Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik ya? InsyaAllah, okay. Semoga semua baik dan sihat-sihat belaka, ya. Okay, kita tak dapat nak ber-live, ya. Tak dapat nak ber-live kerana masalah internet sikit. Minta maaf lah. Benda di luar kawal kan. Tapi tak apa, kita ada komitmen untuk adik-adik yang mengikuti video-video kami untuk kami sharekan. Ulang kaji lah senang sebut ulang kaji ataupun kelas-kelas yang percuma untuk anak-anak ni. Tajuk-tajuk terpilih untuk minggu ini adalah tajuk Form 4. Macam minggu lepas Form 5 kan. Okay, siapa yang follow memang dia tahulah. Jadi kali ini kami nak share tentang sesuatu. Walaupun tak dapat live, kami rekodkan dan kami rakam dan kami akan upload di YouTube channel kita. Okay, so mana-mana yang tak tahu, nak tahu follow rapat tu, boleh follow Telegram channel juga. Okay, tu boleh carilah account SPM Checkpoint. Type je dekat Telegram tu, search account SPM Checkpoint. Akan jumpalah grup kita, boleh join. Okay, so apa yang kita share dekat dalam grup kita tadi? Apa tu? Macam angkat sumpah pula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah tu. Mengucap syahadah masya-Allah. Okey. Dalam kitaran perakaunan, kita balik semula kat sini kalau adik-adik ataupun anak-anak tengok kat sini ada start dengan dokumen. Ini nama dia kitaran perakaunan. Counting cycle. So it starts from document. And then it follows by BCP, buku catatan pertama. Okay, prime book entry lah. And then ledger, and then imbangan duga dan seterusnya sampailah penyata keuangan. So yang kita nak bincang ni adalah buku catatan pertama. Benda pertama yang menjadikan awak runsing. Dokumen tu dah satu hal lah nak faham kan. Dokumen tu benda pertama baca. Buku catatan pertama ni adalah benda pertama nak tulis, nak rekod. Tak tahu nak rekod, tak tahu nak tulis kat mana ni. Jadi jiwa kacau. Sebenarnya bertenang didik, faham, bertenang, you all buat. InsyaAllah boleh jalan. Okay? Jadi kita nak share ataupun kita nak kupaskan benda ni hari ni lah. Buku catatan pertama, step paling epic. Ini admin saya bagi idea lah ni. Step paling epic untuk accounting. Okay, mungkin ada yang cakap lah, tak penting pun buku catatan pertama ni. Betul juga kan. Kalau tak buat buku catatan pertama, boleh juga buat ledger kan. Betul, sebab kalau tak ada buku catatan pertama, ledger jalan, maknanya imbangan duga pun jalan. Jadi apa kepentingan buku catatan pertama ni? Betul juga. Okey, buku catatan pertama, dia ni tolong kita mengawal. Apa itu mengawal? Betul juga, mengawal tu apa? Kawal ni, you boleh check semula lah, senang kata. In case of anything, you can check semula. Kalau you nak check semula dekat ledger, mungkin berselirat. Jadi yang tersusun adalah di buku catatan pertama, summary awal kita panggil Okay, kejap saya ambil pen untuk diconteng-conteng macam biasa. Okay, so di sini adalah summary awal. Sebab awak baca daripada buku catatan, dari dokumen. Lepas tu awak gerak, kat sini baca saja, betul? Sini baca. Ini awak dah mula tulis. Untuk kali pertamanya untuk tulis. Right? So first time awak tulis. Ini first time awak baca. Awak nak translate ataupun nak transfer maklumat dalam kepala yang awak baca tu jadi tulisan. Awak melaporkan kan, seorang accountant adalah yang melaporkan sesuatu. Urus niaga. Jadi first time you nak tulis. Dan di sinilah first you punya summary. Kalau you skip, you terus buat dokumen, terus buat ledger, boleh.
Akaun jadi, maknanya penyata kewangan boleh siap. Tapi sukar untuk anda reverse balik jika berlaku apa-apa. Apa maksud cikgu berlaku apa-apa? Let's say. Kita tak doakan. Kita let's say lah. Imbangan duga tak balance. Sad. So sad. Kan? Imbangan duga tak balance. So sad. So, nak cek balik kat mana? Awak pun kata cek balik kat Leja cikgu. Betul. Boleh cek kat Leja. Tapi renyah sangatlah. Lebih baik awak cek kat buku catatan pertama. Macam tu. So, sebenarnya buku catatan pertama ni adalah bagus untuk monitor ataupun tujuan kawalan. Kontrol Kontrol. Ataupun bahasa Melayunya, kawalan. Bila kita kata kawalan ataupun kontrol ni, kita boleh cek balik lah. Dekat situ summary dia. Okay, so penting ke kan ada? Penting. Okay, contoh dia. Contoh, dekat buku catatan pertama ada apa kawan-kawan? Buku catatan pertama ada apa? Entah. Bela, main dengar je, tak ready apa. It's okay. Okay, jom. Buku catatan pertama, dia ada jeng. Siapa yang tahu tu boleh? Boleh. Apa dia? Buku tunai. Bagus. Lagi? Jurnal. Okey, bagus. Jurnal khas, iaitu jurnal jualan, belian dan sebagainya. Dan juga jurnal am. So, dia orang ni buat summary, maknanya data asas. Rumusan asas. Rumusan asas. Kan? So, dekat buku tunai, awak terus boleh tengok nampak apa. Ada tunai, keluar masuk. Bank, keluar masuk. Betul? Dekat jurnal ni awak ada tahu jual ke beli. Kan? Secara kredit. Alright. Dan sebagainya. Jadi kalau awak terkurang, maka boleh cek balik. Atau terlebih, boleh cek balik. Macam tu. Okay? Okay, so itulah tujuan dia buku catatan pertama, iaitu catatan paling epic. Okay, jom kita nak seterusnya. Seterusnya kita buat latihan lah ya. Kita latihan untuk step paling epic ni. Okay, kita fahamkan dulu step kita. Setiap item ataupun setiap perkara urus niaga, awak kena fikir step dia ni lah. Apa fikirnya tu? Okay, jom. Bila awak baca urus niaga, terus awak fikirkan sama ada dia ada aliran duit atau tidak. Kalau ada, makanya dia confirm pergi dekat buku tunai. Okay, saya ulang suara. Baca soalan tu, maknanya baca 5 April kan. Lepas tu awak baca contohlah Pak Akub bawa masuk modal berapa ringgit kan. So fikir ada aliran tunai tak? Ada, Pak Akub bawa masuk duit. So kalau ada, maknanya pergi dekat yang ada ni lah, iaitu buku tu tunai. Dah habis ended kat situ. Okay. Tapi kalau ceritanya 10 April, Pak Akub beli secara kredit dengan Pak Majid. Contohlah. So macam mana? Maknanya dia hutang cikgu, dia tak ada aliran tunai. So pergi dekat sebelah sini. Nampak dekat flow chart ni, flow chart lagi kita panggil tiada, maknanya dia berhutang. Dia simpan duit dia tak ambil, dia tak bayar dulu. Okay. So kena masuk jurnal khas. Alright, so ingat benda-benda yang jurnal khas ini hanyalah untuk barang niaga. Allah. Apa tu? Okay, barang niaga. So pastikan Pak Akub tu membeli barang yang dia niagakan. Contohlah Pak Akub tu menjual keripik pisang. Dia membeli, lepas tu jual balik. Beli, jual balik macam tu. Jadinya barang niaga ataupun benda yang dia beli adalah keripik pisang. Okay. Keripik pisang. So barang niaga, pastikan ianya barang niaga. Cikgu kalau
Pak Akuk beli perabot secara kredit, itu bukan barang niaga. Sebab apa yang dia bisnes adalah keripik. Perabot tu dia nak memperagakan dia punya keripik. Kan dia nak susun keripik kat mana? Takkan atas kerusi. Mestilah dia beli perabot rak cantik sikit kan. Alright, so habis dekat situ lah ceritanya. Oh ya ke cikgu, habis kat situ je. Itu carta memikir. Macam mana nak fikirnya. Okay, sini highlight sikit. Buku tunai ni maknanya awak akan ada aliran tunai, duit, cash. Memang duit cash, iaitu tunai, cash di tangan. Ataupun tunai di tangan kan. Ataupun duit dekat bank, cash in bank. Tunai di bank. So ada dua-dua. Dan ada lagi satu, so special discount. Kita akan tengok dia punya contoh kejap lagi kan. Diskaun dua-dua dia lah. Diskaun yang awak dapat dan yang awak beri juga. Beri pun kita kena senyum. Dapat pun kena senyum. Kenapa? Bagus apa? Suci hati kita bagi diskaun kat orang. Baru orang pun happy nak beli lagi dengan kita. Okay. Ada lagi satu benda pelik. Benda pelik dia ni memang pelik tapi dia bagus sebab dia standby. Mana-mana yang tak boleh masuk dekat warna oren-oren jingga-jingga coklat ni, kita masuk dalam jurnal am. Dan benda-benda dalam jurnal am ni adalah common ataupun benda-benda yang biasa berlaku tapi tak termasuk dalam aktiviti warna jingga-jingga coklat oren ni. Tak ngerti lah warna apa ni. Cantik sangat. Okay, so kita tengok apa yang ada dalam jurnal am. Okay, sudah senaraikan. InsyaAllah kat sini warna hijau ni. Dalam jurnal am, kita akan ada catatan pembukaan dan penutupan. Contoh, Pak aku memulakan bisnes dengan modal sekian-sekian, perabot sekian-sekian. Yang tu. Buka. Ataupun Pak aku meneruskan perniagaan. Baki-bakinya adalah seperti berikut. Awak pun buat. Kan? Macam tu kan? Okay, next. Beli atau jual aset bukan semasa secara kredit. Kan tadi kalau beli jual barang niaga masuk jurnal khas. Yang ni beli atau jual aset bukan semasa. Jadi tak ada tempat untuk dia lagi kan? Maka masuklah jurnal am. Okay, so saya bulatkan kat sini, ini ABS, bukan barang niaga. Bukan barang niaga. Okay, jelas ya. Okay, next. Bertenang ya. Ya, boleh saya bantu? Nak sikat warna kuning. Saya tak ada lah. Yang ni ada. Ni. Kejap ya. Mana? Okay. Dah. Bye-bye. Maaf ada gangguan. Alright, tak apa. Okay, seterusnya biasanya yang ada dalam jurnal am adalah ambilan. Ambilan ni ambilan barang niaga ataupun aset bukan semasa. Tak kisahlah, barang niaga boleh, aset bukan semasa pun boleh. Dia tak kisah. Asalkan kalau nampak ambilan je kena letak dekat jurnal am cikgu. Macam tu. Okay? Cikgu, kalau kita ambil duit, nak catat tak? Jeng. Fikirkan. Dia ada kaitan dengan duit kan? Jadi nak tulis kat mana? Tulis dekat buku tunai ya. Dekat sana. Okay? Okay, next. Kita nak tengok apa seterusnya. Modal tambahan selain duit. Modal tambahan selain duit bermaksud Pak Akuk dia bawa masuk komputer. Sekarang orang beli online jadi dia kata kena pakai komputer lah, senang nak tengok stok dia. Jadi dia pun bawa masuk komputer dari rumah dia. Anak dia dah tak pakai. Jadi dia pun bawa masuk. Dia bawa masuk sesuatu yang bermanfaat untuk bisnes dia. Maka itu adalah satu modal. Modal tambahan, to be specific. Tapi bukan bentuk duit, bentuk barang. Okay? So next, what we have here, pembetulan kesilapan.
Ini tajuk form 4 bab terakhir sekali. Memang kena buat pembetulan kesilapan di jurnal sebab dia tak ada kaitan dengan jurnal-jurnal khas yang lain. Okey. Dia tak ada beli, jual secara hutang, tak ada. So catatannya di jurnal Dan last sekali yang ada di sini ialah realisasi. Ini pembubaran perkongsian. You realisekan bisnes. Maknanya you nak tutup bisnes sebenarnya. Jadi kita catat juga dekat jurnal. Okey? Boleh? Boleh Okey. So jom kita buat latihan lah. Baru kita nampak lagi dan lagi Ini macam baca nota balik je cikgu. Betul juga tu. Takkan saya nak baca satu persatu muka surat kepada awak kan. Baik, kita buat latihan. Jom. Tereng. Okey. Soalan ini saya ekstrak dari buku teks form 4. Tajuk Leja. Muka surat 154. Alah cikgu, kenapa ambil dari buku teks? Dari jawapan. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, jawapan dalam buku teks tu untuk Leja. Betul tak? Kalau tengok muka surat 154, ianya topik Leja. Tengok soalan kat bawah tu. Dia tulis apa tu? Dia tulis apa? Rekodkan urus niaga tersebut dalam Leja. Kat mana cikgu cakap ni? Ni bawah ni. Rekodkan urus niaga tersebut dalam Leja. Jadi dalam buku teks ada jawapan untuk Leja sahaja. Tiada jawapan untuk jurnal. Setuju? Jadi cikgu nak tunjuk jawapan dia dalam bentuk jurnal pula. Boleh ke cikgu? Boleh. Yang penting kita ada transaksi ataupun urus niaga. Adik-adik kena ingat urus niaga ni datang dari mana? Datang dari dokumen. So sebenarnya tengok dekat step ni tadi, sebenarnya dekat dokumen ni dia dah jadikan urus niaga yang berderet, ada banyak tarikh tu. Yang urus niaga berderet tu dari dokumen lah. Dia tak nak bagi korang pening-pening tengok dokumen. Okay. Then tadi tu muka surat 154 dia suruh buat Leja. Dia tak suruh buat BCP. Boleh tak kita buat BCP? Boleh, tak ada masalah. Okey, so hari ni ataupun kali ni kita nak buat buku catatan pertama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Balik kepada slide yang tadi. So mana-mana ada buku teks, form 4 nak ambil tengok. Selak-selak lah. Mesti dah lunyai dah buku tu. Sebab memang orang suka baca buku account ni. Okey, fahamlah tu Okey, jom. Kita tengok urus niaga yang ada. Kita besarkan sikit. Jadi kita tengok juga dia punya carta aliran pemikiran tadi tu. Yang kita fikir, ada aliran tunai tak? Ada tak ada? Apa nak buat? Dan saya akan buat soalan sebelah, jawapan sebelah. Okay, dalam kes ini, apa nak buat dulu cikgu? Sediakan semua benda dulu. Maksudnya, sediakan ruang untuk buku tunai, sediakan ruang untuk jurnal jualan, jurnal pulangan jualan, jurnal belian, jurnal pulangan belian. Sediakan dia tempat kosong. Biar tulis kosong-kosong. Okay, so sekejap lagi saya tunjuk kosong-kosong yang saya sediakan. Rangka kita panggil ataupun template. Okay, saya stop share dulu supaya saya boleh share screen. Saya set up dulu, mungkin boleh set up kecilkan sikit. Lepas tu yang ni kita set up macam ni. Okay, sekejap anak-anak, kawan-kawan sekalian. Kita share screen. Let's share. Koma nampak ke? Okey. Kita besarkan sikit. Tarik ke bawah sikit. Kuncupkan sikit. Nak bagi nampak sebelah-sebelah tu. InsyaAllah. Ni untuk anak-anak juga nak fahamkan. Okey. So apa yang saya cerita tadi, kita kena sediakan apa? Rangka-rangka, iaitu template-template jawapan.
Buku catatan pertama, benda yang mungkin adalah buku tunai. Okey, sediakan buku tunai macam ni. Buku tunai akan ada butir, diskaun, tunai, bank. Sebelah sini pun butir, diskaun, tunai dan bank. So saya kecilkan lah saya kecilkan muka saya jugalah. Comel kan? Walaupun comel saya tahu tak muat nanti nak masuk semua. Okay. Alright. So dah ada ni. Ni saya kecilkan sikit. Right. Okay. So sebelah sini debit. Okay. This debit side. This one. And this one is credit side. Ngam. So now kita sediakan journal khas. Adik-adik sediakan journal khas. So, journal jualan. Bentuk dia macam ni kan. Ada tarikh, ada butiran, ada amount punya ruang. Cikgu berapa baris nak tinggal ni buatlah dalam 4 ke 5 ke 6 pun boleh. Tak apa. Biar lebihkan. Tapi sebenarnya dalam 4 cukup lah. Tak ada halang 4, 5 macam tu. Okay. So sediakan semua. JJ, JB, JPJ, JPB. Alright. Okay. Journal arm pun jangan lupa. Kena sediakan. Macam ni lah rupa journal arm. Okay. Lebih pula. Saya delete lah. Okay. So journal arm lain daripada journal khas. Journal arm ni dia ada debit kredit dia. Journal khas hanya menyenarai sahaja. Right. So kita nak layan soalan sebelah ni. Bulan Mac. Dia pun cerita kedai tudung sekian-sekian. Bulan Mac ada banyak ni. Baki-baki dia. So ini adakah dia ada apa-apa transaksi tunai, aliran tunai? Tidak. Dan adakah dia ada benda-benda yang dihutang? Tiada. So kita anggap dia masuk dalam journal arm. Logik tak? Logik sebab dia cerita hanya tentang baki-baki. Ini catatan pembukaan ataupun nak meneruskan tu, buka tutup. Catatan pembukaan dan tutup. So relevannya masuk dalam journal arm. So you all pun pergi kat journal arm yang you all dah tulis tu. Okay? Sebentar je kita charge dulu. Kita charge dulu Okay, dah charge dah. Okay, so masuk dalam journal marilah kita buat decision, debit apa, kredit apa. Ini semua baki-baki yang ada. Jadi kita pun tengok kategori dia. Baki-baki yang ada bermaksud baki B. Jadi kena tengok rumah dia. Okay, so tunai di bank. Apakah dia punya kategori? Aset. Okey, tunai di tangan kategori aset juga. Perabot, aset juga. ABT, aset juga. Alright, so faham? Faham So tunai di bank itu adalah aset. Aset semuanya debit. Yes, so debit. So masuklah debit. Debit. Semua debit. Aset debit. Marilah kita tulis dekat sini. Okay. So debit side. Okay. Saya pun nak type ni. Okay. Tulislah March 1. Okay. Butirnya tunai di bank. So saya tulis bank lah ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tunai. Perabot. Okay. ABT. Fari. Faisha pula. Salah cakap. Okay, so semuanya debit. Salin je. 25,000, 1,500, 5,600, 1,400. Okay. Settle dah untuk debit. Macam mana dengan kredit kita? Okay, so kita nak pergi macam mana dengan kredit kita? Itulah soalannya macam mana kredit kita. Okay, relax. Kita perlu tahu persamaan perakaunan. Lah, kenapa gambar bergerak ni? Persamaan perakaunan. Apa itu persamaan perakaunan? Alif. Alif. Betul? Alif. Jadinya diorang ni semua aset kan? Aset dah ada.
soalan ni tak ada liability. So tak ada. So semua aset sama dengan equity pemilik. Iaitu modal. Okay. So contohlah kalau sini RM200. Sini kosong. Sini pun akan jadi RM200 sebab dia sama dengan. Okay. So kredit ni adalah jumlahkan semua ni. Jumlah semua ni dapat berapa anak-anak, totalkan. Sini tulis apa? Sini tulis modal sebab alif. Okay, alif iaitu equity pemilik punya story. Alright sekejap. Saya typekan untuk you all. Modal. Bukanlah equity pemilik mana ada akaun nama equity pemilik. Ni totalkan semua yang ada dekat sini. Ni tambah, ni tambah, ni tambah, ni. Tara. Okey, faham? Saya tak tulislah catatan di bawah ni debit kredit saja saya tulis. Sebelum kita bergerak, okey. Sebelum kita bergerak ada sesuatu yang kita kena perhatikan. Kenapa cikgu? Nampak ni dengan ini. Bank dengan tunai. Dia kena letak dekat mana? Dia kena letak dekat buku tunai. Sebab awak ada buku tunai. Marilah kita transfer ke buku tunai. Okay? So, saya buat star tu di sini. So, buat star kat sini. Ding. Okay. Saya padangkan ni. Okay. Mari kita buka buku tunai kawan-kawan. So, saya punya buku tunai di sini. Okay. Dia adalah baki bibi. Jadi tulis kat sini. Baki bibi. Tarikh dia Mac 1. MACD pula tu. Okay. Berapa bank? 25,000. Diskaun pula. Bank 25,000. Tunai 2,500. Okay, macam ni. Okay, you all. Okay. Okay. Dah. Siap. Yes, siap. Boleh kita teruskan ya? Kita teruskan ke catatan seterusnya. Ini pula. Okay, Mac 3. Beli barang niaga daripada Amisha. Collection secara kredit. Okay, fikir apa? Ada aliran tunai tak? Ada ke tidak? Tak ada. Maknanya dia berhutang. Okay, so berhutang. So pastikan awak faham kredit maknanya tak ada aliran tunai. Tak ada aliran tunai. Always refer balik pada nota yang tadi ni. Kalau tak berapa ingat, tulis semula. Mari tulis dalam satu kad. Setiap kali buat latihan tengok nota tu. Tak apa, tengok nota tu awal-awal ni tak apa. Sampai dah dah terhafal. Bukan hafal dulu baru buat. Tengok selalu. Macam tu lah. Tengok selalu sampai dah tahu dah step-step dia. Dah tengok lah. Macam tu. Okay, sebab kadang kita tak ingat dia punya step tu saja. Dah faham dah kan. Step So tak ada aliran tunai makanya dia adalah hutang. Kalau hutang bermaksud kita kena masuk dekat jurnal. Jurnal apa kawan-kawan? Jurnal khas. Dalam kes ini jurnal apa? Dia beli. Jadi jurnal beli. Macam itulah cara fikirnya. Always refer balik pada step tadi tu. Jom kita nak buka jurnal khas. Saya pun pilih jurnal khas. Memandangkan dia beli. Tulislah tarikh Mac 3. Dia beli dari siapa? Amisha. Comel dia nama dia Amisha Collection. Okay. Short form lah Sorry Cikgu BM. Cikgu English. Okay. Membeli secara kredit RM4,500. Dia yang ni tak payah fikir debit kredit. Tapi bila awak buat ledger, awak kena fikir debit kredit. Jadi apa jawapan kat ledger? Tengok dalam buku teks. Saya tolong buat jurnal saja. Alright. Okay. Amisha Collection RM4,500. Siap. Okay. Now, nak jalan.
memulangkan barang niaga kepada Amisha Collection sebab rosak. So apa cerita dia? Ada aliran tunai ke tidak? Sentiasa saya tanya balik ikut aliran ni tadi memulangkan sebab rosak. Ulang. Siapa kita dengan Amisha? Kita beli tadi cikgu. Jadi tiada aliran tunai. Tak ada aliran tunai. Maka kita pakai jurnal khas. Jurnal khas yang sesuai adalah jurnal pulangan belian. Ada tak? Ada. Kita kanankan sikit. Kanankan sikit. Marilah kita. Okey. Marilah kita tulis March 4. Okey. Amisha Collection. Berapa ringgit dia bilang? 100 Siap. Itu je cikgu. Itu je jurnal. Dia berentetan yang lebih mencabar. Tu di leja. Okay? Tak apa, bertenang. So kalau you all tengok ni nak belajar leja sekali, maknanya tengok jurnal pulangan belian, dah tulis, tengok apa efek dia dekat leja. Carilah nama Amisha Collection tu. ABT kan? Okay, jom. Jalan lagi. Kita clearkan dulu Okay. Jual barang niaga kepada Norwani secara tunai. Jual dengan tunai. Ada aliran tunai tak? Ada aliran duit tak? Ada. Duit ada mengalir. So ada kita follow yang ni lah. Buku tu nice. Boleh refer masing-masing punya. Jadi ada aliran tunai. Ada aliran duit. So terus ada alirannya terus masuk buku tunai. Saya pun pergi kat buku tunai saya lah. Okey. Jual maknanya awak dapat duit ke keluar duit? Dengan happy dan seronoknya awak pun kata kecing duit masuk kan. So debit side. Sebab duit bertambah, aset bertambah. Asset is increasing. So debit side, asset increase. Sebab diorang ni kan aset. Ni aset, ini aset. Kan? Okay. So jom. Mana yang tak tahu aset, naik ke turun debit kredit tu, tengok balik video norms ataupun cari pemahaman norma dalam akaun. Okay, mari dah kita menaik. Ting 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 ting. 6. Dia jual kepada Norwani secara tunai. So tulis jualan. Tak payah tulis nama Norwani. Sebab kita dah tak ada hal dah dengan dia. Secara tunai jadi pergi kat tunai. Maksudnya duit kat tangan lah. Cash in hand. Alright. Faham ya? Okay, next. Tak faham boleh je komen ke WhatsApp ke. Tak ada hal. March 10. Beli barang niaga secara tunai. Beli dengan duit 500. Ada aliran duit? Ada. So makanya ianya masuk dekat buku tunai. Aliran yang mana cikgu? Ni soalan ni yang ni. Tengok nota. Notanya yang ke kanan. Okay. So cari, fahamkan. Duitnya bertambah ke berkurang? Oh, duit menyusut. Kecing, duit going down. So credit side. So tulislah kat sini. Pakai apa? Pakai tunai. Selamat menulis. Right, kita tulislah untuk orang. Kita type March 10. Apa nak tulis? Tunai, beli barang. Tulis belian lah. Balian pula. Oh, nak pergi Bali ni. Belian cikgu. Pergi Bali? Tak boleh COVID ni. 500 500. Okay, settle. Alhamdulillah. Okay, kita bagi besar sikit. Soalan ini. March 12. Farisha menyelesaikan baki hutangnya dengan cek 1,400. Bagaimana nak layan soalan ni? Okay, marilah kita. So, mula-mula kita fahamkan dulu Farisha ni siapa? Cikgu, Farisha tu siapa? Perniagaan kita Rosidah. Maknanya kita di pihak Rosidah. Farisha ni siapa? Orang ni bayar hutang, maknanya dia customer kita. So dia ni ABT.
Dia menyelesaikan baki hutangnya dengan cek. Maknanya kita dapat duit masuk. Kan? Masuk. So ada tak berlaku aliran tunai? Persoalannya ada. So kita lalu kat sini. Maka kita pakai buku tunai lah. Duit masuk maksudnya debit side. Yes. Macam tu. Dapat idea? Itulah kegunaan flowchart ni. Bagi jelas nak fikir. Flowchart pemikiran. Alright. So kita kecilkan kawan-kawan. Kita pergi dekat buku tunai. Mana buku tunai? Dapat duit. Mari kita catat. Nama dia Farisha. So kita tahu dia ABT. Dapat duit secara cek. Bank lah RM1,400. Yes. Okay. Next. Soalan seterusnya. Kita besarkan supaya nampak apa ceritanya. Apa tu? Cancel. Okay, nampak jual barang niaga secara kredit pula. Oh my god. Ini apa dia punya keyword dia? Jual dengan kredit. Maknanya jual secara hutang kepada intan butik. Siapa intan butik dengan kita? Customer. Customer yang macam mana? Customer yang berhutang. Makanya dia ABT. Berapa ringgit dia hutang kita? RM2,000. Yes, you're right. So, ada aliran tunai tak? Tak ada. Ni soalan dia kan. So, tak ada. Jadi, kena pakai jurnal khas. Kita buat apa dengan dia? Jual ke beli? Kita menjual. Jadi, pakai jurnal jualan. Dapat? Dapat. Macam tu je. Senang je hidup ni. Okay? Hidup dengan akaun ya. Okay. Yang sebut-sebut, relax. Okay, jom kita masuk jurnal khas, iaitu jurnal jualan. Betul lah jurnal jualan? Okay, 13 Mac 13. Berapa ringgit tadi? 2,000. Intan butik. Intan payung. Siap. Okay, next. 16. Intan butik pulang barang niaga kerana rosak. Oh my god, pulang barang pula. Rosak. Siapa kita dengan Intan? Kita dengan Intan adalah dia adalah customer kita iaitu ABT. Dia pulangkan barang. Kenapa dia pulangkan barang? Sebab dia beli sebelum ni. So, pulangan jualan. Sebab kita jual kat dia. Sebab rosak cikgu dia pulangkan. Ya, bagus. Apa kena fikir? Ada aliran duit tak? Tak ada. Jadi dia ni hanya aliran barang. Tak ada berlaku transaksi tunai ataupun bank pun. Betul? Jadi kita kena pergi ke jurnal khas. Jurnal khas iaitu ada kaitan dengan pulangan jualan. Jadi inilah dia. Ini dah tak relevan lah. Saya fikir-fikir 100 tu duit ke? Tak duit ke? Tak payah, relax ya. Relax, jangan stres. Okay, so kita kecilkan. Kecil pergi pulangan jualan. Pulangan jualan ni tadi. So, Mac 16. Apa dia mau tulis? Intan butik. 100 juga. Macam tu lah. Alright. Okay, next. Pemilik membuat ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. Okay. Pemilik buat ambilan barang niaga untuk sendiri. So, ambilan, keyword tu. Dia ambil barang niaga. Dia tak ambil duit tau. Dia ambil barang. Kalau makcik tu menjual baju, dia ambil baju lah. Dia tak ambil duit. Rosidah kan. So, nampak je keyword ambilan. Dia mesti debit. Ya ke cikgu? Okey, tulis dulu. Especially kalau perkataan ambilan tu diiringi dengan sendiri. Ingat, diiringi dengan sendiri. Dia nak pakai sendiri. Okey, barang niaga ni pula kalau ada perkataan barang niaga sama ada guna B atau J. Belian atau jualan sahaja. So, relevannya kita nak pakai beli ke jual? Beli kot cikgu. Okay. Kenapa beli?
Sebab barang ada dengan kita. Faham? Kalau jual, barang dah bertukar hak milik. Dah dekat customer. Di tangan customer. Kalau beli, di tangan kita. Dalam kedai kita. Faham? So relevannya kreditkan belian. Ya boleh saya bagi tips sekali tu. Barang niaga ada 2 je akaun. Belian ke jualan. Itu je. Kalau nampak perkataan ambilan, ambilan yang sendiri. Terus ambil debit ambilan. Okay? Good job. Sebab mendengar dengan tenang. Now, kita nak mendengar cara ta'ali pula. Ada ke duit berlaku? Ada duit bergerak? Tak ada. Okay, so tak ada. Mungkin kat sini. So ini tak relevan lah kan? Tak relevan. Ada ke Makcik Rosida hutang dengan sesiapa? Tak ada. So tak ada hutang. Macam mana ni? So ini aliran yang ni pun dah tak boleh pakai. Ouch. So kita ada option yang terakhir iaitu journal arm. Ini special case. So ini akan catat dalam journal arm you all. Gotcha. So marilah kita catat di sana. Nak catat apa ni debit ambilan, kredit belian tu ya anak-anak. Marilah kita kecilkan balik untuk jawapan. Journal arm ya. So Mac 18. Ambilan. Berapa tadi? RM30. RM30 je pun. Jangan stres. Tenang-tenang aja. Okay. So RM30. Yes. Alhamdulillah. Okay, jalan. Cek yang diberi Farisha tak laku lah pula. Alamak. So kat sini kita boleh fikir. Cek tak laku. Ada tak aliran duit? Tak ada je kot. Tak ada. Betul ke tak ada? Jom kita fikir Mula-mula awak happy sebab Farisha bagi duit. Betul? Kita happy sebab Farisha bagi duit. Farisha bagi duit dalam bentuk cek. Cek. Cek kan bentuk kertas kan, segi 4 lah. Tiba-tiba kita bertukar, so sad. Bank kata tau, ini cek tak laku, CTL, nama pendek dia, CTL. Sedih lah kan? So, tadi bayangan awak duit masuk. Masuk duit saya, masuk. Sekarang, ya ke? Duit bye-bye. Baru nak pergi belanja RM1,400 ni. Tengoklah awak nak beli laptop ke, nak pergi ganti bumbung kedai awak kat depan ke kan. Tak duit punya. Macam tu. Makanya sebenarnya berlaku aliran tunai. Alright? So ada aliran tunai. Marilah kita tengok. Ada. So kena catat dekat buku tunai. Dia tak hutang dengan siapa pun. Okay. So jom kita catat dekat buku tunai. Maknanya duit keluar. So jom kita cari jawapan. Tunai keluar. Mac 19. Farisha nama dia duit bank. So RM1,400 lah. Yes. Next. Menjelaskan hutang sepenuhnya kepada Amisha Collection dengan cek 4350. So kawan-kawan, dengan cek, awak jelaskan hutang dengan cek. So awak jelaskan hutang dengan cek. Bayar lah kan. Maknanya cek, duit awak bye-bye. Out. Keluar. Ada aliran duit tak? Ada. So kena buku tu nice. Senang kan yang ni? Senang. So duit keluar, kredit lah. Okay. So jom. Kita cek dekat jawapan. Pan. Mana jawapan? Buku tu dah lah. Kita bayar pada siapa? Amisha. So type lah nama Amisha. Awak tulislah. Amisha Collection. Bayar pakai cek, pergi dekat bank ya anak-anak. Settle. Next. Bayar kadar bayaran dengan tunai. Ada duit bergerak tak? Ada? Saya tak payah besarkan dah faham
So kita letak kat buku tunai 25. Tulis kadar bayaran. Alhamdulillah. Okay. Saya rasa lagi 2 je kot transaksi. Bayar sewa kedai dengan cek. Ada duit jalan? Ada duit jalan tak? Ada. Pakai apa? Pakai cek. So bank. So at least you all tahu nak guna flow chart tu macam mana. Tak adalah macam kenapa nota ni macam ni. Okay. Saya biasa guna flow chart pemikiran tu. Kalau tak awak tak berfikir, nanti awak hafal je. Mari kita tengok membayar gaji pekerja secara tunai. So berlaku aliran wang. Duit out. Betul? So 30th. Bayar gaji secara tunai 600. So tulis apa? Gaji. Okay, siap. Okay, faham So saya besarkan ni Saya besarkan accept. So kita kena tutup buku tunai. So tutuplah buku tunai semua. Okay, kita contoh kita totalkan ni. Kita totalkan ni. 2,500 tambah 1,300 sama dengan sekian. Yang ni pula totalkan tunai, credit side, dan kita tengok siapa yang rendah. So ini dengan ni siapa yang rendah? Tengah membandingkan dua ni makanya yang ini tinggi, ini rendah. So kena tolakkan lah. Yang ni tolak dengan yang ni. So dapat 2,500. Ini adalah bagi HB. Okay. So match ada berapa? 1, 2, 3, 31. Tulis 31. Okay. So sini tulis 3,800. 3,800. Sini pun tulis 3,800. Okay. So 2,500 Saya tak pelik 2,500 supaya dia tak hilang lah. Okay, now kita nak buat catatan untuk bank pula. Okay. Catatan untuk bank total dia berapa? So okay. Okay, ni besar lah So besar kita catat di sini 26,400. So 26,400. So sini 26,400 tolak dengan 7,250. Dah dapat bagi HB kita. Senang hati. Tutuplah cantik-cantik ni. Tutup cantik-cantik. Korang tutup cantik-cantik ni. Saya pun cantik-cantik bagi contoh lah kat korang hilang pula. Jangan hilang. Hooray, hooray, hooray. Macam tu. Okay. Yes. So buku tunai dah tutup. Jurnal khas jangan lupa tutup. Jurnal khas dia sikit-sikit je. Jadi totalkan 2,000 lah. Apa ada masalah. Kadang dia ada banyak. That's why saya kata sediakan 3 atau 4. Dalam kes ni 1 je lah kan. Okay. Garis. Nak tulis apa ni? Account jualan. Okay. Kalau nak tulis tarikh ni, tulis tarikh terakhir lah 31. Macam tu. Okay. Ni pun sama lah. 100 lah kan. Dia ada 1 je. So ingat, cara nak buat dia, fahamkan aliran dia. Kalau tak, nanti awak serabut. Tak tahu nak buat apa. So cukup untuk hafal step dia tadi tu. Hai, adik Jana pun datang. Dia pun Ni jangan makan. Adik dah tinggalkan asam pedas tu ni. Okey. Dia ni memang commercial break sikit minta maaf kawan-kawan. Sekejap je nanti saya turun join you all makan. Okey.
Saya tulis kat sini dulu habiskan untuk kakak abang. Boleh? Okey. Okey, ni akaun pulangan belian. Akaun apa, Dik? Pulangan belian. Adik beli apa hari ni? Ada pergi kedai tak hari ni? Tak pergi kedai dia kata. Nak beli aiskrim pun susah. Okay, so kawan-kawan, anak-anak, adik-adik yang tengok video ni, tengok journal-journal ni bila ditutup mesti dengan nama akaun. Kenapa? Sebab dalam circle ataupun cycle account tu kan lepas buat buku catatan pertama kena buat ledger. Ledger tu kan account. Jadi namanya perlulah account, bukan jumlah ya. Ada soalan tau. Soalan ABC objektif. Okay, so journal ada apa nak settle cikgu? Tak ada apa nak settle. Biar je gini. Kalau awak ada penerangan tu pun lagi cantik lah sebenarnya penerangan dia. Penerangan ni saling balik daripada soalan pun tak apa. Okay, itu sahajalah nampaknya kali ini. Kita stop share sekejap. Kita tengok apa lagi nak kena tengok. Kita besarkan slide. Ada apa-apa lagi ke catatan? Nampaknya tak ada. Okay, so yang saya pesan step paling epic tu yang ni lah. Step paling epic ni warna jingga-jingga coklat oranye ni dengan warna hijau tu. Epic sangat ya. Okay, next. Inilah dia. Okay, so yang bulat-bulat ni adalah kitaran perakaunan. Betul? Kitaran perakaunan. Yang kita discuss hanyalah yang mana satu? Hanyalah di buku catatan pertama untuk hari ni. Jadi kalau nak fikir buku catatan pertama, inilah step paling epicnya this one. Yang mana jingga-jingga orange coklat. Tak kerti nak sebut warna apa. Minta maaf cikgu sini. Okay, then video sebelum ni kita pernah study ledger. Pernah study ledger. So ledger pula ikut step yang ni. Which is continuously from buku catatan pertama. Okay. So harap anda boleh study sendiri. Dah besar kan? Dah panjang kan? Dah besar panjang. Mesti dah terror dah study macam mana. Anyway, kalau ada soalan boleh tanya kita orang. Boleh komen kat bawah ataupun WhatsApp. Okay? Tak ada masalah kot lagi ni Boleh dah jawab. Kalau boleh jawab, bagus. Kita nak bagi quiz topikal percuma. Boleh dapatkan quiz-quiz itu. Pendek-pendek je soalan-soalan dia. Don't worry so much sebab dia soalan kita satu. So kalau nak, boleh join Telegram channel kita, account SPM Checkpoint untuk dapatkan link ini. Okay? Kalau susah-susah kan, WhatsApp je kita orang. Cikgu, nak soalan quiz? So kat situ nanti ada link dia. Okay? Alright. So harap membantu. What else? Okay, tak ada lagi. So kita akan jumpa untuk siri yang seterusnya pada minggu depan. Okay, hari ni hari Rabu dah kan. Kita record pada hari Rabu dan kita akan upload pada hari Rabu. So minggu depan ada yang seterusnya, iaitu yang ke-10. Okay, slide pun dah tamat. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, kita end kan. Ting. Belum lagi.